Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis atau pengacara MC kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau kesihatan dan keafiatan. Siap berpantun lagi. Sayangnya tak ada orang beli. Pak Mat Tempe pergi ke Pekan membeli besi. Terima kasih saya ucapkan buat saudara Tuan MC. Yang saya hormati dan juga saya segani, hari kita yang kita terbangkan daripada Yunus Crescent, Ustaz Azmi Muhammad Yunus, dengan suara lantunan seolah-olah malaikat Jibril baru saja turun. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Usaid bin Huzair radhiyallahu anhu. Beliau ini antara orang yang awal-awal sekali orang-orang Madinah yang masuk Islam atas ajakannya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni satu ketika sedang baca Al-Quran di luar rumahnya, tiba-tiba melihat binatang tunggangannya, untanya itu tidak duduk diam. Jadi bila beliau ni berhenti baca Quran, untanya pun diam. Jadi bila dia mula kembali sambung baca Quran, nampak unta dia tak duduk diam. Bila sudah berulang-ulang kali, dia perasan bahawa unta dia tu tengok atas. Jadi bila dia tengok atas, beliau melihat di atas tu ada seolah-olah awan-awan yang bercahaya-cahaya sedang turun daripada langit, sedang turun ke bawah. Jadi kerana beliau tu terperanjat, beliau cancel baca Quran tersebut dan masuk rumah. Jadi besok pagi jumpa Nabi SAW, "Ya Rasulullah, semalam aku baca Quran, aku nampak ada awan yang berkilauan, yang bercahaya turun kepada aku." Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat-malaikat yang turun kerana mau mendengar bacaan Al-Quranmu. Kalau kamu tak berhenti, nescaya satu Madinah akan nampak malaikat tersebut. Subhanallah. Jadi kita dengar bacaan Ustaz Azmi tadi seolah-olah baru turun malaikat. Dan juga saya muliakan dan juga hormati Ustaz kita, Ustaz Umar Maulana. Alhamdulillah Ustaz. Seorang Ustaz Umar ni kata peribahasa apa? Bangsi Pulau Perindu. Subhanallah. Sangat merdu suara Ustaz Umar. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berkumpulnya kita di rumah Allah yang mulia ini pada mendengarkan, meraihkan, mengingati majlis Maulidin Nabi SAW adalah sebuah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang perlu untuk kita syukuri, rahmat yang perlu untuk kita kenangi sepanjang kehidupan kita. Ini adalah majlis Nabi SAW.
kita saban tahun kita menghadiri macam-macam jenis majlis maulid. Macam-macam pensyarah-pensyarahnya menerangkan, memberitahu kepada kita berbagai topik. Ini ada, yang itu ada. Yang penting adalah kita apabila menghadiri majlis-majlis seperti ini, ada sesuatu yang boleh untuk kita bawa pulang. Kita ada bekal yang kita bawa pulang untuk dijadikan panduan seumur hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah berikan mereka hidayat, maka dengan hidayat tersebut hendaklah kamu ikut. Jadi orang-orang seperti para nabi dan rasul, khususnya Nabi SAW adalah satu contoh ikutan. Dan tadi kita telah mendengar, tadi kita membaca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rahmat ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, kita selaku hidup sebagai orang yang beriman, kita sangat memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rahmat, kita dapat semayang berjamaah. Kita kenal Allah. Dengan adanya rahmat, kita dapat jaga diri kita daripada melakukan maksiat. Dengan adanya rahmat, kita dapat bersedekah, dapat berpuasa Ramadan, dapat berzakat. Dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat berkumpul di rumah Allah untuk menghadiri majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini adalah kerana rahmat Allah. Bukan kerana kelapangan waktu kita dengan kesihatan kita. Semuanya adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu lagi, kita semua ni kita masuk syurga juga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasal kita hadir majlis maulid, bukan pasal kita semayang, bukan pasal kita puasa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk syurga kerana amalnya. Nabi sendiri declare dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalannya. Semuanya. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? La wala ana, kata Nabi. Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apakah engkau pun termasuk juga? Kata Nabi, ya, termasuk aku juga. Illa ayyataghammadi Allahu bifadlin wa rahmati. Kecuali setelah mana Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan kelebihan dan rahmat daripadanya. Jadi kita semua ni masuk syurga adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang masuk neraka sekalipun, dia dikeluarkan daripada neraka pun kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan dia. Pasal kalau tengokkan amalannya dah habis dah, dia dah masuk neraka tu baik desik lah. Timbangan amalnya, amalan baik dia lebih ringan, jadi dimasukkan ke dalam neraka. Maka kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia dikeluarkan daripada neraka masuk ke dalam syurga. Sebab tu kalau kita sedia maklum bahawasanya orang yang dimasukkan ke dalam syurga ini, dia ada 3 golongan. Dia ada 3 golongan. Golongan yang paling bawah sekali, kita kalau nak fahamkan ekonomi kelas. Ekonomi kelas punya orang masuk syurga ni adalah orang yang dinamakan orang yang masuk syurga. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Tapi Nabi tak bilang sama ada dia masuk syurga direct atau direct flight, atau dia masuk syurga tu pakai transit. Ini masalah ni. Kita dengar dakhala jannah memang sedap, semua masuk syurga, semua kita bedal. Tapi bila Nabi mengatakan dakhala jannah, dia masuk syurga, Nabi tak bilang dia direct atau pakai transit. Yang transit ni yang masalah ni. Transit ni kita tahu, transit ni berapa lama masalahnya. Kalau kita pergi Mekah, transit contohlah dekat Abu Dhabi, mungkin kita tahu 4 jam, 2 jam, at least lah. Tapi kalau kita, Nabi tak beritahu, ni masalah. Jadi ni orang yang masuk syurga, tapi mungkin pakai, bahasa Indonesia pakai mampir. Pakai mampir. Jadi orang-orang
yang masuk neraka pakai mampir ini, yang masuk neraka pasal mampir dulu, ini semua keluar daripada neraka kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis golongan yang kedua yang masuk syurga, ini kita panggil business class. Allah SWT gelarkan mereka golongan yang dimasukkan ke dalam syurga. Mereka bukan masuk syurga, tapi mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhumul jannah. Mereka yang beriman, kata Allah, tak cukup dengan iman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan-amal yang soleh, sanudkhiluhumul jannah, maka kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini maknanya masuk syurga tak pakai transit, terus masuk. Lebih golongan yang pertama, golongan yang paling tinggi dinamakan golongan first class. Golongan suite, golongan first class. Ini orang yang dinamakan penduduk syurga. Dinamakan dia penduduk syurga. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina amanu wa amilus salihati summa istaqamu, kata Allah. Mereka-mereka yang beriman, yang beramal saleh, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah, maka Allah gelarkan mereka ni adalah penduduk syurga. Jadi semua ni kita akan masuk syurga insya-Allah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kata Nabi. Semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak mau. Sahabat tanya, Rasulullah, ada ke orang tak nak masuk syurga? Kata jawab Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku, yang ikut perintah aku, yang dengar cakap aku, dia masuk syurga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang derhaka pada aku, yang ingkar, yang tak agree, yang tak suka dengan apa yang aku perintahkan kepada mereka, maka mereka itulah orang yang enggan, orang yang tak nak masuk syurga. Jadi balik pada tadi berkenaan dengan kita, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa ini apabila masuk neraka dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW, di mana hadis ni Nabi bila berbicara, Nabi apabila terangkan kepada sahabat, Nabi ketawa sampai nak ketawa besar bahasa kita, sampai nampak gigi garam, gigi dalam Nabi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku mengetahui orang yang terakhir keluar daripada neraka dan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Semua dah masuk, semua dah habis, dah selesai, penduduk syurga dah masuk syurga, yang masuk neraka dah masuk neraka. Nabi mengatakan, aku tahu the last person untuk keluar daripada neraka, untuk masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, iaitu seorang lelaki yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Keluar ni daripada neraka, Nabi kata seorang lelaki yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Bab ni, hadis ni, perempuan boleh senyum. Nasib baik aku perempuan, kerana aku bukan the last person yang keluar daripada neraka. Semua insya-Allah masuk syurga. Subhanallah, amin rabbal alamin. Jadi Nabi mengatakan seorang lelaki yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh lelaki ni, si budak ni, mamat ni masuk syurga. Member ni baru keluar daripada neraka, habislah. Subhanallah. Setelah dibersihkan, nak pergi all the way ni, nak masuk syurga. All the way ni. Jadi ni orang ni, lelaki ni, the last person ni, yang nak masuk syurga ni, dia fikir bukan-bukan. Dia fikir ni kalau aku datang masuk syurga ni dah penuh dah. Mana aku ada tempat? Aku datang maulid lambat, macam mana nak masuk? Macam gitulah. Ini pintu syurga mesti dah full macam ni. Aku tiket wayang pun tak beli, macam mana nak masuk? Jadi dia fikir bukan-bukan. Patah balik, ya Allah, syurga ni dah penuh ya Allah, macam mana aku nak masuk? Kata Allah, masuklah kamu ke dalam syurga. Patah balik lelaki ni. Patah balik lelaki ni, masih lagi fikir bukan-bukan. Dah masuk, last keluar daripada neraka, the last person nak masuk syurga pun masih lagi fikir bukan-bukan. Pasal sana dua tempat je, tak syurga, neraka. So kalau tak masuk syurga, takkan nak patah balik. Lagi teruk.
patah balik pergi. Masih lagi pergi bukan? Patah balik jumpa Allah. Ya Allah, syurga dah penuh, macam mana aku nak masuk? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kamu ke dalam syurga yang seluas langit dan bumi dan bagi kamu 10 kali lipat. Member ni, dengar ni, bila Allah kata kamu ni masuk syurga, syurga kamu ni seluas langit dan bumi 10 kali ganda. Dia ni ingat Allah pergikan dia pula. Lagi kelakar. Dia kata, ya Allah, Engkau kan Tuhan, Engkau kan Raja pada hari ini. Mana boleh kau nak perlikan aku? Mana boleh kau nak bahasakan aku, nak sindir aku? Kan ni macam dialog apa? Dialog Haji Bakil. Oh, kau sindir aku ya? Allah kata tidak. Aku ini Tuhan yang maha berkuasa pada hari ini. Nabi SAW apabila mendengar ucapan lelaki tadi tu, memberitahu lelaki tadi tu punya sangka buruk dengan Allah, Nabi SAW sampai ketawa tu nampak gigi garam. Pasal apa? To that extent pun, sampai kadang macam gitu pun masih lagi fikir bukan-bukan. Dah masuk syurga, kita basuh lah. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, maka itu adalah ganjaran syurga ataupun hadiah syurga yang paling rendah buat dia, buat penduduk syurga. Maknanya apa? The last person ataupun syurga yang paling rendah tu adalah satu orang 10 kali ganda. Besar dia macam mana kita bayangkan dunia ni. Satu orang 10 kali ganda minimum. Subhanallah, mungkin ada yang dapat 30. Mungkin dalam tahuman mungkin 1000 ni, insya-Allah. Ustaz Azmi ni semua insya-Allah tak terkira. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang nak kita faham di sini adalah begitulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan orang yang dalam neraka itu boleh masuk syurga kerana rahmat Allah, of course kerana iman dalam diri mereka. Jadi bila mana kita mendengarkan ayat tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bila mana kita mendengarkan perkataan alamin ini, perkataan alamin ini dia adalah selain daripada Allah tu semua adalah alamin. Alam. Ia manusia, ia jin, ia malaikat, ia gunung, ia masjid, ia batu, ia buah-buahan, ni semua nama alam. Jadi Nabi SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat untuk semua perkara. Semuanya. Kalaulah makhluk Allah tu yang kita sedia maklum, manusia, jin, malaikat, itu memang ma'ruf lah. Kalau jin tu memang kita dengar, Ustaz, apa rahmat Nabi kepada jin? Rahmat Nabi kepada jin daripada zaman dahulu sampailah zaman sebelum Nabi SAW, tak ada makanan lain melainkan asap. Asap je. Sampailah Nabi SAW berjumpa dengan mereka, berdakwah kepada mereka, mereka minta satu makanan. Maka Nabi mengatakan, makanan kamu tambahan adalah tulang. Tulang yang disembelih atas nama Allah, kamu pegang jadi daging balik. Subhanallah. Itu rahmat Nabi SAW kepada kaum jin. Yang manusia pula, Nabi SAW menjadi rahmat untuk semua jenis manusia. Orang yang Nabi kenal mendapat rahmat Nabi SAW. Orang yang Nabi tak kenal pun, mereka juga mendapat rahmat Nabi SAW. Kita sedia maklum, satu ketika Nabi SAW dengan para sahabat sedang duduk dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab pergunungan, Arab padang pasir lah bahasa kita. Arab tak kenal, apa namanya, tata cara lah. Kalau kita nak fahamkan, orang asli lah macam itu. So member ni datang, masuk masjid, tiba-tiba kencing kat tepi masjid. Masuk masjid, tiba-tiba kencing. Kita bayangkanlah, dia tengah duduk maulid ni, tiba-tiba satu orang masuk kencing kat belakang. Agak mengamuk tak? Ini aku bedal ni, kau siap. Subhanallah. Kan? Sahabat sudah berdiri masalahnya. Sahabat boleh nampak ni, babi sudah kencing, sahabat sudah berdiri. Kata Nabi SAW, biarkan. Biarkan, kata Nabi SAW. Ambilkan air, kita bersihkan. Langsung Nabi jumpa itu badui, Nabi mengatakan sesungguhnya tempat ini adalah didirikan untuk salat, bukan untuk dikotori, kata Nabi SAW. Atau masuk hadis.
Itu rahmat apa? Rahmat kepada orang yang Nabi tak kenal. Dan bukan itu saja, rahmatnya Nabi SAW meliputi orang-orang kafir, orang-orang munafik pun dapat juga rahmatnya Nabi SAW. Kita mungkin, Ustaz, orang kafir apa rahmat dapat? Saya singkat sikit sirahnya Nabi SAW. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW, kita sedia maklum, menang untuk peperangan yang pertama dalam Islam tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan, dan Nabi menang dan dapat tawanan lebih 80 orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Nabi SAW belum terima apa-apa perintah daripada Allah. Apa nak buat dengan tawanan-tawanan? Sikap tawaduknya Nabi SAW, walaupun Nabi ini adalah seorang Rasul, seorang ketua, pemimpin, tapi Nabi SAW tak pernah mengatakan, aku kata aku betul, korang semua salah. Aku punya idea je betul, idea kamu semua salah. Apa Nabi buat? Nabi ajak sahabat bincang. Apa kita nak buat dengan tawanan musyrikin daripada peperangan Badar ni? Jadi sahabat memberikan buah fikiran. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan pendapat, ya Rasulullah, kita maafkan je lah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka-mereka ni pun ada hubungan silaturahim dengan kita. Ada hubungan keluarga. Ada di antara mereka adalah kebanyakan di antara mereka adalah daripada bangsa Quraisy. Jadi kita musuh-musuh pun mereka ada bau-bau bacang dengan kita. Jadi kita maafkan sudahlah, ya Rasulullah. Baik. Tanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa pendapat kamu? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hancur sudah. Ini semua tak boleh kasih maaf. Ini semua bajingan-bajingan yang telah halau kita daripada Mekah pergi Madinah. Sekarang kita tangkap mereka, kita kasih settle. Habis, senang. Nabi SAW incline kepada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sifat rahmahnya Nabi SAW. Tapi Nabi tak ambil keputusan. Jadi mesyuarat hari itu belum ada keputusan suara. Nabi pulang. Masa mereka belum pulang lagi daripada Badar ke Madinah. Mereka masih lagi berada di kemah-kemah mereka, tempat mereka bersinggah. Keesokan hari datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jumpa Nabi SAW. Masuk ke kemah Nabi, nampak ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Nabi SAW, dua-dua sedang menangis. Sayyidina Umar nampak Nabi nangis, nampak Sayyidina Abu Bakar nangis. Ini lain macam ni. Ni aku cerita, aku tak tahu benda tiba-tiba pagi gini. Maka Sayyidina Umar buat apa? Jumpa Sayyidina Abu Bakar dulu. Cuit. Apa cerita ni? Cerita nangis. Kata Sayyidina Umar, tolong beritahu aku. Jadi aku pun boleh ikut nangis juga. Kata Sayyidina Umar. Kalau Umar tak tahu cerita tapi pun nak nangis juga. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, telah turun ayat yang menyetujui pendapatmu, wahai Umar. Bermakna orang-orang tawanan ni dipenggal kepala mereka. Bermakna apa? Hampir-hampir turunnya azab kalau let's say tak diselesaikan masalah tawanan tersebut. Apa yang kita nak faham di sini adalah, walaupun mereka ini dulu pernah menzalimi Nabi SAW, menzalimi pada sahabat-sahabat Nabi SAW, tetapi bila mana mereka dapat menjadi tawanan Nabi, Nabi incline untuk maafkan mereka. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu rahmat kepada orang-orang kafir. Orang-orang munafik pun sama juga. Kita sedia maklum tentang kisah peperangan Tabuk. Jadi dalam peperangan Tabuk itu ada kisah yang menyayat hati seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ni kelewatan untuk pergi ke mengikut Nabi SAW pada peperangan Tabuk. Terlambat. Jadi bila terlambat, ada beberapa riwayat lah. Ada yang mengatakan kerana masa tu masa untuk masa kurma, buah kurma sudah masak, jadi agak dilengahkan sedikit. Alhamdulillah. Maka ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang tak ikut. Baik. Pada masa yang sama juga, orang-orang munafik
Orang-orang munafik memang cari cara nak ikut Nabi SAW. Pasal peperangan Tabuk ni jauh. Lebih daripada 900 km daripada Madinah. Jauh tu. Maka bila Nabi SAW pulang, sahabat-sahabat, orang-orang munafik ni, mereka tunjuk mereka punya autar pun cerita. Ya Rasulullah, saya bukan tak nak ikut, tapi isi saya demam. Bila tak apa, Abah lebih mengetahui. Baik, jalan. Datang lagi orang munafik. Ya Rasulullah, bukan saya tak nak ikut, kononnya nenek saya beranak. Nah, contohlah. Balik lagi. Kelintong, ni semua orang-orang munafik pun kelintong. Nabi tahu. Datang Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tidak ada apa yang menghalangi aku untuk tidak mengikut kamu di perang. Jawab 100% jujur. Maka kata Nabi SAW, pulanglah, tunggu nanti urusan Allah. Itu kalau kita baca kisah tentang tiang taubat. Di Raudhah tu ada tiang taubat. Bolehlah baca kisah selanjutnya. Apa yang saya nak faham, nak ceritakan kat sini adalah Nabi SAW tahu dia orang-orang munafik ni. Nabi boleh saja suruh Sayyidina Umar kasih habis. Ini semua bom masa je mengaku. Tapi Nabi SAW masih lain juga. Lain kan? Nabi bukan tak tahu semua depan Nabi tu ada yang munafik. Kan ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, bila nak mati minta jubah Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak mati, aku nak minta kain selendangmu. Kata Sayyidina Umar, kita ni hidup belum tahu dapat, kau ni munafik kau tak dapat. Tak bagi belum tahu. Maka kata Nabi SAW apa? Wahai Umar, walaupun dia pakai kain selendang aku pun, dia tetap kena azab. Baru reda Sayyidina Umar. Subhanallah, pasal syarat keberkatan tu mesti ada taqwa, basic. Kalau kita ambil berkat saja, tapi sembahyang tak, puasa tak, zakat tak, semua tak. Tak apa ambil berkat je. Itu sudah salah faham. Subhanallah. Jadi itu contoh rahmat Nabi SAW kepada orang-orang munafik. Rahmat Nabi SAW kepada budak-budak, kanak-kanak. Nabi SAW satu ketika sembahyang berjamaah bersama para sahabat, lama tersujud Nabi. Sujud Nabi lama. Nabi bangun, setelah sujud yang lama Nabi bangun. Selesai sembahyang, sahabat tanya Rasulullah, kenapa sujud lama? Kata Nabi, tadi ada cucu aku Sayyidina Hasan sedang duduk atas aku. Dan aku tunggu dia habis main, baru aku bangun. Dia turun, baru aku bangun. Kata Nabi SAW. Kalau kata kita, dengan budak-budak tu menentu. Aku nak sembahyang, cucu aku ni menghibur. Biar berdentum tak apa, dalam Allah berdentum pula, pandai pula bercelutin. Subhanallah. Itu rahmat Nabi. Satu ketika Nabi SAW dudukkan Sayyidina Usamah bin Zaid di atas pangkuan Nabi dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya Allah, sesungguhnya aku menyayangi mereka berdua, maka sayangilah mereka berdua, ya Allah. Subhanallah. Dan begitulah kisah-kisah kasih sayang, rahmatnya Nabi SAW buat umatnya, tak kira apa jenis manusia sekalipun. Bermakna apa? Apa yang kita boleh ambil daripada semua kisah-kisah yang telah kita dengar tadi adalah bahawasanya demi untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri nak kena menunjukkan sifat kasih sayang kepada orang lain. Kata Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Subhanallah. Nabi SAW ada menyebut sebuah hadis yang panjang. Nabi mengatakan berkenaan dengan di antara sifat penduduk syurga. Kata Nabi, wa al-jannati salasat, kata Nabi. Dan penduduk syurga itu 3 golongan. Maksudnya di antara penduduk syurga itu ada 3 golongan. Di antaranya adalah wa rajulun rahimun rafiqul qalbi. Dan lelaki seorang, bukan lelaki saja, semua orang yang bersifat rahmah, yang bersifat penyayang, yang bersifat lemah lembut. Ini adalah di antara karakteristik sifat-sifat orang yang di dalam syurga, orang yang menjadi penduduk syurga. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang penduduk syurga, kita mesti ada sifat ini.
Sifat apa? Berkasih sayang. Zaman kita ni, akhir-akhir zaman ni, kita menjadi umat yang berselaru, bergaduh, berkelahi, putus silaturahim, semua pasal apa? Tak ada kasih sayang antara satu dengan yang lain. Hatta kita mungkin ada perbezaan pendapat sekalipun, tapi bukan bermakna kita nak kena putus silaturahim terus. Bukan bermakna kita geng kunut, dia tu tak geng kunut, kita terus tak nak silaturahim dia. Kau lah, kau tak nak ikut sunnah, aku ikut sunnah. Yang tak ikut kunut pula kata kau buat bid'ah, aku tak buat bid'ah. Subhanallah, ini semua terjadi pasal kasih sayang tak ada. Jadi kalau kita masih ada kasih sayang, kalau kita kuat kasih sayang sesama kita, khususnya sesama Islam, maka insya-Allah kurang perbalahan yang terjadi. Subhanallah, kurang berkelahi, kurang bergaduh dan sebagainya. Baik. Saya sudah sampai sini saja saya punya time. Cuba nak kongsikan satu jelas perkara. Jelas sekali. Satu ketika Nabi SAW dikhidmat oleh seorang sahabat yang saya lupa nama beliau. Beliau ni bermalam dengan Nabi SAW. Jadi bermalam dengan Nabi, beliau selesaikan keperluan Nabi. Apa saja keperluan Nabi, beliau siapkan. Jadi Nabi tengok seorang sahabat ni, Nabi tanya, mintalah. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Maka sahabat tu mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu dalam syurga. Kata sahabat ni kepada Nabi SAW. Bermakna apa? Ini permintaan yang tinggi. Ini mungkin kita boleh dengar ni, jadikan sebagai oleh-oleh untuk kita buang pulang. Ingat apa yang kisah ni. Sahabat ni tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, menjawab soalan Nabi itu, mengatakan, ya Rasulullah, aku mohon untuk menjadi temanmu dalam syurga. Kata Nabi SAW, aw ghaira zalik, ada tak lagi yang kau nak? Maka kata sahabat tu, tak ya Rasulullah, itu je. Itu je ya Rasulullah. Sama kata Nabi SAW, maka bantulah aku ke atas dirimu untuk memperbanyakkan sujud. Kata Nabi SAW, boleh. Bermakna kamu ni boleh jadi teman aku dalam syurga, boleh dekat dengan aku dalam syurga, boleh senang berjumpa dengan aku dalam syurga, tapi dengan satu syarat, kamu pun kena bantu aku. Bantu apa? Perbanyakkan sujud. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang lelaki, yang kaum hawa semua, kalau kita ingin dekat dengan Nabi SAW di syurga, kita perbanyakkanlah solat. Bukan sujudnya yang banyak aja, solatnya maksudnya tu. Rajin semayang, jaga semayang, jangan lalaikan semayang. Masuk waktu semayang, kita semayang. Tak cukup dengan semayang, tambah dengan semayang sunat. Tak cukup dengan semayang sunat qabliyah ba'diyah, tambah dengan semayang duha, semayang sunat witir, semayang sunat tasbih, semayang sunat taubat dan sebagainya. Kita betul-betul niat kita ikhlas, betul-betul inginkan, benar-benar ingin menjadi atau dekat dengan Nabi SAW di dalam syurga, maka perbanyakkanlah solat. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika mana ada terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi SAW, menjadikan kita orang yang tekun mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, jauh daripada menyakiti umat-umat Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.